Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Turaya serta rakan-rakan sekalian, perkahwinan pada usia muda, isu dan cabaran. Ini merupakan tajuk perbincangan kami pada hari ini. Sebelum itu, memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Muhammad Anas bin Suhaifi, Syasha Adlina binti Khairul Azrin dan saya Nur Syazwati Soleha binti Muhammad Rajab. Pendahuluan. Perkahwinan merupakan tuntutan dalam agama Islam dan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Agama Islam tidak melarang, malah meraihkan fitrah manusia untuk hidup secara berpasang-pasangan. Perkahwinan dituntut dalam Islam kita dapat lihat melalui hadis, yang bermaksud apabila seseorang hamba itu berkahwin, maka sesungguhnya dia telah berusaha menyempurnakan sebahagian agamanya. Oleh itu, hendaklah dia bertakwa pada Allah sebahagian lagi yang baru lagi. Hadis ini menunjukkan bahawa apabila seseorang itu menyempurnakan perkahwinan ataupun melaksanakan perkahwinan, ia adalah usaha dia untuk menyempurnakan sebahagian daripada agamanya. Isu yang kita bincangkan pada hari ini ialah berkenaan dengan perkahwinan pada usia muda. Kita lihat pada perspektif undang-undang di Malaysia. Undang-undang syariah Malaysia membolehkan perkahwinan, iaitu lelaki berumur 18 tahun ke atas dan perempuan yang berumur 16 tahun ke atas. Yang ini merujuk kepada Seksyen 8 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2023. Undang-undang setiap negeri di Malaysia adalah berlainan, tetapi dapat dilihat bahawa kebanyakannya menyatakan bahawa 18 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi wanita adalah had minimum untuk seseorang itu berkahwin. Perkahwinan di Malaysia merangkumi dua aspek, iaitu pertama, had usia. Had usia adalah seperti yang dinyatakan di atas, iaitu lelaki perlulah berumur 18 tahun ke atas dan wanita perlu berumur 16 tahun ke atas. Yang kedua adalah atas budi bicara hakim. Yang ini merujuk kepada perkahwinan yang dilakukan di bawah umur, iaitu di bawah had minimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi perkahwinan yang dilakukan di bawah umur perlulah mendapat persetujuan hakim dan mereka perlu menyertakan sebab-sebab yang kukuh mengapa perkahwinan itu perlu dilakukan pada usia muda. Seterusnya, perkahwinan muda menurut Islam. Kita dapat lihat melalui isu sirah Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu semasa beliau berumur 9 tahun. Kita dapat lihat dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud bahawasanya Nabi telah mengahwini Aisyah sedang ia berumur 6 tahun dan Aisyah tinggal bersama Nabi semasa ia berumur 9 tahun. Jadi menurut Islam, tiada had umur minimum yang ditetapkan oleh agama untuk membolehkan seseorang itu berkahwin. Seseorang itu boleh berkahwin asalkan sudah mencapai tahap matang, iaitu baligh. Yakni bagi lelaki, mereka telah bermimpi keluar air mani, dan bagi wanita mereka didatangi haid, ataupun sudah pandai menguruskan diri dari segi harta. Iaitu dapat terlihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6, bermaksud dan ujilah anak-anak yatim itu sehingga mereka cukup umur, yakni mencapai umur perkahwinan. Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Islam tak melarang untuk berkahwin di usia muda jika perkahwinan itu dapat mengelakkan kemudaratan yang lebih besar berlaku. Pada hari ini, kebanyakan anak muda terutamanya masyarakat Melayu berkahwin hanya sekadar mengikut trend, pengaruh media sosial dan juga rakan-rakan sebaya mereka. Situasi ini sering berlaku dalam kalangan pelajar sekolah maupun institusi pengajian tinggi sendiri. Ada pula setengah pihak yang menganggap mereka yang berkahwin muda ni sebagai gatal, sedangkan terdapat banyak kebaikan dan dalam perkahwinan muda seperti dapat mengelakkan maksiat yang semakin berleluasa selain menjadikan seseorang itu lebih bertanggungjawab. Walau bagaimanapun, di sebalik kebaikan tersebut, terdapat juga keburukan, antaranya masalah rumah tangga, ekoran kurangnya ilmu, kemahiran, persediaan dan merasakan diri itu masih bujang walaupun mereka sebenarnya telah mendirikan rumah tangga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, "Wahai para pemuda, sesiapa di antara kamu telah pembiayaan berkahwin, maka bernikahlah, kerana nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj kelamin. Dan sesiapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa kerana puasa itu dapat menjadi perisai baginya dalam membendung syahwat." Dalam melayari bahtera perkahwinan, sudah pasti berdepan cabaran yang sangat besar.
Antaranya adalah kekangan kewangan untuk menanggung keperluan keluarga, kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama, tidak memahami tugas serta peranan sebagai suami isteri dan sebagainya. Oleh yang demikian, usaha dalam menggalakkan perkahwinan pada usia muda merupakan suatu usaha yang sangat-sangat baik. Jadi ia lebih baik sekiranya pasangan muda itu didedahkan dengan pembiayaan jati sebagai seorang Muslim, menjaga hubungan dengan Allah SWT dan fokus dalam perancangan tentang kehidupan. Seterusnya, penting untuk diingat bahawa setiap negara memiliki undang-undang dan peraturan yang berbeza mengenai usia perkahwinan minimum. Di banyak negara, undang-undang telah ditubuhkan untuk melindungi individu daripada perkahwinan yang tidak sesuai seperti tahap perkembangan mereka. Penting juga untuk kita mengambil kira faktor-faktor seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, kesihatan mental dan fizikal dan kehendak individu apabila membincangkan tentang isu kahwin muda. Jadi terdapat dua isu utama yang telah kami dapati, iaitu yang pertama adalah galakan keluarga sendiri. Jadi seperti yang kita tahu, setiap pasangan muda yang berkeinginan untuk mendirikan rumah tangga mestilah bertindak untuk mendapatkan galakan keluarga dan juga restu daripada keluarga sebelum berkahwin. Hal ini disebabkan oleh mendirikan sebuah masjid untuk diri sendiri adalah tindakan yang sangat penting dan perlu dilakukan secara rasional setelah mendapat persetujuan ramai. Jadi pada zaman kini, masyarakat selalu memandang enteng ataupun memandang remeh bahawa keputusan ibu dan bapa juga sebenarnya memainkan peranan sangat penting dan membuat keputusan yang tepat dalam mendirikan rumah tangga. Sebab kata orang tua-tua lah, restu ibu bapa adalah sangat penting dalam membuat keputusan untuk berkahwin dengan seseorang yang baru. Tapi kita perlu lihat juga, terdapat juga beberapa buah keluarga yang mencari alasan dengan berkata mereka tidak mahu anak diorang buat dosa di peringkat usia muda dan diorang terus kahwinkan anak mereka pada usia yang sangat muda. Perkara ini selalu terjadi dan telah menyebabkan ramai remaja perempuan menjadi janda di usia yang sangat muda disebabkan penceraian lah. Jadi oleh sebab itu, ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak untuk mengawal perbuatan dan mengawal diri daripada melakukan perkara yang dilarang. Ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anak selain daripada pihak sekolah dan juga masyarakat sekeliling yang sebenarnya menjadi faktor anak-anak ini terpengaruh dengan dunia semasa. Dan faktor yang kedua adalah disebabkan tuntutan lain. Jadi seperti yang kita tahu, terdapat beberapa perkara yang menyebabkan mereka bertindak untuk berkahwin awal. Jadi indikator ni sebenarnya berdasarkan keadaan tuntutan kehidupan semasa seperti keupayaan kewangan, kestabilan karier, kematangan fikiran, kelaziman sosial dan persediaan menempuh fasa baru kehidupan. Jadi berdasarkan faktor-faktor ni, umur akhir 20-an sehinggalah awal 30-an adalah masa yang sangat sesuai untuk mendirikan rumah tangga. Namun kita kena tekankan juga faktor ni berbeza bagi setiap individu, lokasi tempat tinggal dan juga karier dan yang diceburi. Jadi ada 4 faktor isu perkahwinan di Malaysia. Jadi yang pertama adalah undang-undang. Jadi di Malaysia kita tahu orang di bawah umur 18 tahun boleh berkahwin jika mereka mempunyai izin mahkamah dan persetujuan ibu bapa. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pihak yang berpendapat undang-undang tersebut perlu diperketatkan untuk melindungi hak kanak-kanak. Jadi perkara ni berkait dengan faktor yang kedua adalah hak kanak-kanak. Perlindungan hak kanak-kanak adalah salah satu isu utama yang berkaitan dengan kahwin muda. Pasangan yang menikah terlalu muda mungkin mengalami kesan yang negatif disebabkan perkembangan sosial, kesihatan dan juga pendidikan. Mereka ni mungkin tidak mempunyai umur, emosi dan mental yang diperlukan untuk mengendalikan tanggungjawab dewasa dan perkahwinan. Jadi disebabkan itu, disebabkan mereka mendapat kurang perhatian sebagai kanak-kanak. Jadi kematangan mereka mungkin akan menyebabkan menjadi kesan negatif semasa mendirikan rumah tangga. Faktor yang ketiga adalah kesetaraan jantina. Jadi perkahwinan muda sering melibatkan wanita yang lebih muda daripada mereka. Ini menimbulkan isu kesetaraan jantina dan kecenderungan untuk menindas wanita-wanita muda yang mungkin tidak mempunyai keupayaan untuk membuat keputusan sendiri atau diberi keupayaan untuk membuat keputusan tentang perkahwinan mereka. Dan yang keempat adalah kesedaran dan pendidikan. Untuk tangani isu ni adalah penting untuk orang ramai dididik dan menyedari masalah yang dihadapi oleh pasangan muda. Untuk meningkatkan kesedaran tentang kesan negatifnya kahwin muda dan mendorong pembaharuan undang-undang yang sesuai, sepatutnya kesedaran, kempen kesedaran dan program pendidikan perlulah dilaksanakan. Jadi pemerintah Malaysia dan berbagai pertubuhan bukan kerajaan ataupun kita kenali sebagai NGO lah telah berusaha untuk menangani isu-isu ini melalui undang-undang, program kesedaran dan penyediaan khidmat sokongan untuk kanak-kanak yang terlibat dalam perkahwinan bawah umur. Tapi kita masih lagi banyak kerja yang perlu dilakukan untuk memastikan hak dan kesejahteraan kanak-kanak dilindungi sepenuhnya.
Terima kasih diucapkan kepada rakan pembentang. Seterusnya, saya Muhammad Anas bin Suhaifi akan meneruskan pembentangan kami dengan menghuraikan faktor-faktor yang mendorong perkahwinan di usia muda. Dewasa kini, isu perkahwinan muda merupakan suatu perkara yang menunjukkan tren yang sentiasa meningkat dari semasa ke semasa, terutamanya di Malaysia. Bahkan boleh dikatakan kita semua sudah terbiasa mendengar berita atau khabar tentang pernikahan muda di kalangan masyarakat di negara kita, terutamanya yang beragama Islam, sama ada di kalangan saudara mara kita sendiri atau sebaliknya. Sebagaimana umum mengetahui, perkahwinan muda bukanlah sesuatu yang mudah dan boleh dilakukan tanpa persediaan yang cukup, terutama sekali bagi golongan remaja pada hari ini. Hal ini demikian kerana perkahwinan umumnya sinonim dengan orang dewasa tidak kira bangsa, agama, kerjaya atau sebagainya. Semestinya di sebalik perkahwinan muda yang semakin menjadi trend pada masa kini, terdapat pelbagai faktor yang mengukuhkan keputusan remaja untuk mendirikan rumah tangga di usia muda. Antara faktor-faktor yang dikenal pasti adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor agama dan faktor ketelanjuran di kalangan remaja. Dalam kehidupan yang semakin mementingkan isu kewangan pada masa kini, faktor ekonomi dikesan sebagai antara faktor yang mendorong berlakunya perkahwinan di usia muda. Hal ini kerana ketika kemiskinan benar-benar menjadi masalah yang sangat menekan, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Maka satu-satunya jalan pintas kepada perkara tersebut adalah dengan mengahwinkan anak-anak perempuan bertujuan untuk mengurangkan tanggungan keluarga. Malah aspek umur diketepikan sehingga berlakunya perkahwinan di usia muda disebabkan oleh pemikiran bahawa anak perempuan tidak seharusnya bekerja dan hanya perlu menyerahkan untung nasib mereka kepada suami masih wujud di zaman kini. Selain itu, mereka yang mempunyai struktur ekonomi yang kukuh di usia muda turut mendorong mereka untuk melangsungkan perkahwinan dengan lebih awal. Jika kita perhatikan, ramai remaja yang sudah mempunyai pendapatan yang lumayan hasil daripada pelbagai bidang kerjaya, bahkan pendapatan yang diperolehi mungkin melebihi keperluan harian. Jadi keseimbangan ekonomi ini memberikan keyakinan kepada mereka untuk memulakan kehidupan pernikahan pada usia muda. Di samping itu, berkahwin pada usia muda juga dilihat sebagai satu cara untuk memberikan dukungan kewangan tambahan. Hal ini boleh menjadi alasan mengapa ramai remaja yang memilih untuk hidup berumah tangga lebih awal kerana melihat kemungkinan hidup berdua akan lebih baik dari segi ekonomi berbanding hidup sendiri. Malahan terdapat segelintir pasangan muda yang mengambil berat tentang pembangunan ekonomi dalam rumah tangga mereka. Jadi menikah pada usia muda dilihat akan memberikan lebih banyak waktu untuk membangun karier atau bisnes yang stabil sehingga mereka dapat memenuhi keperluan kewangan yang seiring dengan bertambahnya ahli keluarga pada masa hadapan. Oleh yang demikian, dengan memulakan perkahwinan pada usia muda, pasangan dapat secara bersama-sama merencanakan dan mengelola sumber daya kewangan dengan lebih baik. Jadi jelaslah bahawa faktor ekonomi memainkan peranan yang sangat penting dalam menyebabkan perkahwinan di usia muda yang semakin meningkat selari dengan perubahan ekonomi yang semakin menekan kehidupan seharian kita pada hari ini. Baiklah, seterusnya faktor keluarga merupakan antara sebab lain adanya perkahwinan di usia muda. Hal ini terjadi apabila terdapat sesetengah keluarga atau ibu bapa yang bersegera dalam mengahwinkan anak perempuan mereka setelah anak-anak mereka segera menginjak dewasa meskipun masih terlalu muda. Bahkan terdapat juga segelintir keluarga yang mempunyai anak gadis yang tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Ini kerana orang tua akan merasa takut apabila anaknya terdedah kepada perbuatan yang tidak diingini yang akan mencemari maruah diri dan keluarga selain melanggar larangan agama Islam. Dalam hal ini dapat ditafsirkan bahawa tindakan sedemikian adalah bertujuan untuk menjaga anak perempuan daripada pelbagai gejala remaja pada masa kini yang mampu merosakkan dan menjatuhkan martabat seorang wanita. Sebagai Muslim, adalah penting untuk kita sentiasa mengingati bahawa Islam sangat memuliakan wanita dengan pelbagai aturan dan hukum. Maka antara yang dianjurkan oleh Islam dalam menjaga martabat wanita adalah dengan segera mengahwinkan mereka dengan pasangan yang baik. Ini adalah disebabkan sekiranya seseorang itu tidak berkahwin, terutamanya wanita, terdapat kemungkinan yang tinggi untuk berlakunya hubungan-hubungan haram yang bercanggah dengan akhlak dan norma masyarakat seperti zina, liwat dan seumpamanya.
Implikasi dari itu, berlakulah kerosakan dan keburukan yang besar dalam kalangan masyarakat yang mampu memberikan kesan kepada seluruh ahli keluarga yang lain. Dalam menjelaskan hakikat ini, Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya, apabila datang kepada kamu seseorang yang kamu redha akan akhlak dan juga agamanya, maka kahwinkanlah dia dengan anak-anak perempuan kamu. Sekiranya kamu tidak melakukannya, akan terjadilah fitnah di atas muka bumi dan juga kerosakan yang teruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini secara terang-terangan menuntut ibu bapa atau keluarga segera mengahwinkan anak gadis supaya mengelakkan fitnah dan sebagainya. Tambahan pula di kehidupan pada akhir zaman ini, maka jelaslah bahawa faktor keluarga telah mewujudkan perkahwinan di usia muda bagi anak-anak mereka, sama ada bagi memenuhi tuntutan agama atau sekadar budaya keluarga. Faktor yang ketiga dalam mendorong perkahwinan di usia muda adalah faktor tuntutan agama. Sebagai seorang mukallaf, perkahwinan merupakan perkara yang sangat dituntut bagi golongan ini. Pelbagai manfaat yang dijanjikan di dalam Islam melalui perkahwinan yang boleh dilihat dalam hadis-hadis yang banyak. Antara kebaikan sebuah perkahwinan adalah untuk menjaga kehormatan diri selain menyempurnakan separuh dari agama. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, 3 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan atas dirinya untuk membantu mereka, iaitu orang yang berjihad pada jalan Allah, hamba yang mukatab yang ingin membayar harga tebusannya, dan orang yang berkahwin dengan sebab mahu menjaga kehormatan dirinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bagi anak muda yang faham agama, semestinya hadis ini memberikan impak yang besar untuknya supaya menyegerakan perkahwinan agar mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan penuh cabaran yang mampu menghakis iman di zaman ini sememangnya menjadi ujian yang besar bagi anak muda yang terdedah dengan pelbagai hasutan yang tidak bermoral. Jadi antara jalan untuk menjaga kehormatan diri adalah dengan bernikah di usia muda, meskipun lazimnya remaja tidak memiliki kestabilan dari segi ekonomi. Namun bagi mereka yang faham tentang agama, perkara ini bukanlah suatu masalah yang mampu menghalang ibadah perkahwinan. Padahal Allah telah berjanji akan mempermudahkan urusan hamba-hambanya yang berada di atas jalan yang benar, asalkan mempunyai niat yang betul. Maka jelaslah bahawa faktor agama menjadi sebab yang boleh dipertimbangkan dalam menyebabkan perkahwinan di usia muda dalam kalangan remaja pada masa kini. Meskipun pada hakikatnya tidak begitu ramai anak muda pada masa kini yang berusaha memenuhi tuntutan agama, lebih-lebih lagi dalam hal perkahwinan yang penuh komitmen. Akhir sekali, faktor yang dilihat paling dominan dalam menyebabkan perkahwinan muda adalah faktor ketelanjuran di kalangan anak muda. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kadar kerosakan akhlak remaja pada masa kini berada pada tahap yang sangat membimbangkan, di mana kadar kes zina dan kelahiran anak luar nikah dalam kalangan remaja kini yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. Misalnya pada tahun 2020, sekurang-kurangnya sebanyak 51,000 hingga 56,000 kes anak luar nikah dilahirkan setiap tahun, atau 150 kes setiap hari, seperti yang didaftarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Faktor ketelanjuran ini menjadi punca berlakunya pernikahan pada usia muda sebagai jalan penyelesaian kepada kehamilan yang terjadi di luar kebenaran syarak. Menurut Sarwono, pernikahan di usia muda banyak terjadi pada masa anak-anak yang baru mencapai akil baligh disebabkan remaja yang sangat cenderung kepada perilaku seksual yang mendorong mereka melakukan aktiviti seksual di luar pernikahan yang sah. Hal ini juga terjadi disebabkan berleluasanya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan di saat nafsu mereka masih bergelora sebagaimana ianya dengan mudah dilihat dalam kehidupan seharian kita. Lalu dari perlakuan haram itulah yang menyebabkan kehamilan yang memaksa pernikahan dilaksanakan untuk menutup aib tersebut. Jadi jelaslah bahawa ketelanjuran anak-anak muda pada masa kini menjadi faktor yang menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk berkahwin bertujuan untuk menutup keaiban yang telah dilakukan. Seterusnya, cabaran yang kita boleh lihat melalui perkahwinan yang dilakukan pada usia muda, iaitu pertama, keuangan, kedua, pengurusan rumah tangga, dan yang ketiga adalah emosi. Pertama, cabaran dari segi keuangan. Pasangan muda biasanya mereka yang berkahwin ini antara umur 18 hingga ke 24 atau 25. Mereka ini
selalunya masih dalam keadaan keuangan yang tak stabil ataupun masih mendapat gaji yang rendah ataupun pekerjaan yang tidak tetap, akan mengalami masalah keuangan yang tinggi kerana kos sara hidup sekarang ni yang agak tinggi. Selain itu, dengan gaji yang sama sebelum ini yang dapat dibelanjakan dia seorang, tetapi setelah kahwin, terutama lelaki, dia akan belanjakan gaji yang sama untuk keperluan isterinya juga serta keperluan rumah yang lain. Jika sebelum ini mungkin dia hidup sewa berkongsi dengan kawan ataupun hidup bersama ibu bapa, kos yang ada tidak tinggi. Tapi apabila berkahwin, hidup sendiri, tambahan pula jika mereka dikurniakan anak pada usia perkahwinan yang sangat muda, jadi kosnya akan bertambah berganda-ganda. Perlu menyediakan barang keperluan anak seperti katilnya, susunya, ubat-ubatannya dan sebagainya. Jadi mereka ni, pasangan muda ini perlu mengubah pemikiran mereka bahawa perlu memberi keutamaan kepada keluarga dahulu sebelum melihat pada perkara-perkara lain, iaitu berbelanja perlu mengikut keperluan dan bukan kehendak. Sebab jiwa orang muda ini adalah jiwa yang di mana mereka nak cuba, mereka nak try sesuatu yang baru. Tetapi apabila berkahwin pada usia muda, perkara itu perlu diteliti supaya duit yang ada dibelanjakan sebaik-baiknya untuk keperluan isi rumah. Kedua, iaitu cabaran dari segi pengurusan rumah tangga. Pasangan suami dan isteri perlu memberikan komitmen yang sangat tinggi dan berterusan kerana perkahwinan adalah jangka masa yang sangat lama, iaitu sehingga ke akhir hayat. Jadi suami isteri perlu seimbangkan pekerjaan di rumah seperti memasak, basuh baju, lipat baju dan sebagainya, dan kena sedar tanggungjawab masing-masing. Cabaran ini akan menjadi sangat besar jika sebelum berkahwin mereka tidak menyiapkan mental dan fizikal dalam pengurusan rumah tangga. Akhirnya akan menyebabkan perceraian. Yang ketiga, iaitu cabaran dari segi emosi. Pada usia yang muda ini, sangat mudah untuk emosi berada dalam keadaan yang baik ataupun tidak. Jadi apabila perkahwinan itu dilakukan sewaktu di usia muda, sangat mudahlah terjadinya pergolakan emosi. Ketidakstabilan emosi boleh berpunca daripada tekanan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di rumah dan merasa terkurung. Ini kita melihat melalui isteri lah. Kerana apabila mereka berkahwin, biasanya suami tidak membenarkan mereka bekerja dan mereka akan terbeban dengan kerja di rumah yang sangat-sangat banyak. Akhirnya menyebabkan berlakunya ketidakstabilan emosi seperti terkurung dan sebagainya. Jadi oleh itu penting untuk kita berbalik pada tadi, iaitu pengurusan rumah tangga. Seterusnya ia juga boleh terjadi kerana masing-masing masih mencuba untuk menyesuaikan diri dengan pasangan dan cara hidup yang baru. Sebab usia muda adalah usia di mana mereka banyak berseronok, banyak berjumpa kawan. Tetapi bagi mereka yang memilih untuk berkahwin di usia muda, kebanyakan masa mereka hanyalah untuk pasangan dan berada di rumah. Jadi mungkin itu akan menyebabkan berlakunya ketidakstabilan emosi. Mereka melihat kawan-kawan sebaya dengan mereka boleh keluar bermain, boleh keluar bercuti, tetapi mereka dibebani dengan tanggungjawab yang berat dalam menguruskan rumah tangga. Seterusnya, ditambah lagi apabila mereka memperolehi anak di usia muda adalah sangat-sangat tinggi untuk berlaku pergolakan emosi. Jadi wanita perlu menguruskan emosi itu dengan baik. Kerana apabila mengandung dan emosi yang tidak stabil, maka akan menjejaskan juga kesihatan dan perkembangan anak. Oleh itu, suami perlulah menjadi support system kepada isteri. Dan isteri juga perlu memberi support system kepada suami jika berlaku sebarang masalah ataupun berlaku tekanan dalam hidup. Jadi ini adalah antara cabaran-cabaran yang dialami oleh pasangan muda dalam membina masjid. Jadi kesimpulan tentang isu kahwin muda dapat bervariasi bergantung pada sudut pandang dan konteks yang tertentu. Tujuan dari perkara ini adalah untuk melindungi individu dari eksploitasi, kekerasan dalam rumah tangga serta memastikan kesempatan pendidikan dan perkembangan yang optimum. Pengabaian batasan umur minimum pernikahan dapat melanggar hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Secara keseluruhan, kahwin muda merupakan isu yang sangat kompleks dengan dampak yang beragam. Sementara beberapa masyarakat atau tradisi masih mempraktikkannya, penting untuk memperhatikan dan melindungi hak-hak individu, terutamanya anak-anak dan remaja, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan potensi sebelum menikah. Berkahwin juga pada usia muda adalah sangat terpuji bagi setengah pihak. Kesimpulan mengenai isu perkahwinan muda di Malaysia bergantung kepada perspektif dan pandangan yang diambil. Terdapat berbagai-bagai pendapat yang berbeza mengenai isu ini. Namun berikut adalah beberapa kemungkinan kesimpulan yang boleh diberikan berdasarkan argumen-argumen yang sering dikemukakan dalam perbincangan mengenai perkahwinan muda di Malaysia. Jadi sekian itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.